Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Abdul Ghaffar Muhammad Ghazali membawa tajuk jurnal kiasan dalam novel tirani dari sudut pragmatik. Pengenalan. Bahasa kiasan merupakan cara masyarakat zaman dahulu berkomunikasi, mempunyai bahasa tersirat penuh falsafah dan bermakna. Fahaman kiasan memerlukan kognitif aras tinggi untuk memahami. Ini pendapat Nur Hashimah 2014. Tidak dapat diterjemah melalui kamus makna kiasan, tetapi harus dipahami susunan ujarannya. Pendapat Abdullah Hasan dan Ainun Muhammad 2010. Kiasan novel mampu ditinggalkan kesan perasaan pembaca. Pendapat Reti Desi 2013. Kiasan haruslah dianalisis dari sudut pragmatik menjelaskan maksud kiasan. Kebanyakan masyarakat Melayu pernah alami dan memberi penilaian tinggi terhadap budi bahasa diri seseorang berdasarkan penggunaan bahasa kiasan semasa berkomunikasi. Sebaliknya, orang yang tidak berbudi bahasa dan tidak bersopan dianggap kurang akhlak ataupun biadab. Kiasan terbagi kepada dua jenis, iaitu peribahasa dan bukan peribahasa. Pendapat Abdullah Hasan. Kiasan bukan peribahasa seperti simili, metafora, personality dan hyperbola. Zabah di 1965 pernah mensenaraikan 9 jenis kiasan, iaitu kiasan asal, kiasan berpindah, kiasan pemanusiaan, ibarat, kiasan berkicau, ibarat tamsil dan fable. Penyata masalah. Fatimah Subit 2015 berpendapat bahasa kiasan mampu menggambarkan perasaan manusia dalam perbualan. Kiasan tidak boleh ditafsir dengan makna literal. Pembaca perlu ada kekuatan intelek dan pengalaman serta pemikiran yang mendalam sepadan dengan makna literal. Pendapat Nur Hashimah Jalaluddin 2007 berkata, ketersiratan perlu diselesaikan dengan masalah penyahtaksaannya. Kemudian lihat hubungan dengan semantik dan tafsir dari sudut pragmatik. Barulah fungsi ketersiratan dapat dipahami oleh pembaca melalui teori relevan. Teori ini mampu menginterpretasikan makna dikiaskan secara berperingkat, mentafsir makna literal dengan lebih mendalam. Menurut Fatimah Subit 2018, teori relevan lebih mementingkan wujudan konteks dalam interpretasi makna, dapat menyelesaikan masalah makna yang terdapat dalam kiasan yang berunsur gaya bahasa, simili, metafora, personifikasi dan hyperbola. Pendapat Subramaniam anak lelaki 2015 dalam drama bersiri Tamil Nadaswaran. Kiasan menyampaikan suatu mesej secara ringkas dan padat yang membawa maksud sirat kepada masyarakat India. Eri Parwana 2012 dalam cerpen Burung-Burung Manian mendapati bahasa kiasan metafora melambangkan budaya dalam masyarakat Jawa. Kajian akan meneliti beberapa unsur bahasa kiasan terdapat dalam novel Tirani 2015 karya Beb Sabariah berdasarkan pendekatan pragmatik dan penggunaan teori relevan 1986. Objektif: mengenal pasti bahasa kiasan dalam novel Tirani. Nombor 2, menganalisis bahasa kiasan berdasarkan teori relevan. Batasan kajian. Kajian berdasarkan novel Tirani karya Beb Sabariah, novel wajib dalam komponen sastra bahasa Melayu tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan tahun 2011. Pendekatan kualitatif, analisis teks dan kepustakaan. Metodologi. Reka bentuk kajian. Pengkaji mengumpul data bahasa kiasan dari novel Tirani, data yang berunsur simili, metafora, personifikasi, hyperbola. Data dianalisis berdasarkan analisis teks. Data leksikal bahasa kiasan hanya mempunyai makna linguistik. Data tersebut dirujuk pada Kamus Dewan Bahasa edisi keempat. Data tidak dapat memberi makna yang sebenar. Data berbentuk leksikal ini akan dianalisis dalam makna berlainan. Beberapa pemprosesan data iaitu melalui konteks, kesan konteks dan usaha-usaha memproses. Usaha memproses data melibatkan pemahaman ujaran bergantung kepada dua faktor, iaitu bentuk ujaran yang digunakan, usaha kognisi membentuk konteks yang sesuai.
Semakin besar usaha memproses, maka semakin rendahlah kerelevanan sesuatu ujaran tersebut. Ini senarai data kajian. Terdapat ada 11. Ya, ada 11 dalam muka surat. Supaya juga jenis kasihan dalam buku novel Tirani. Ini kerangka teori, pragmatik, teori relevan, stable dan Wilson 1986. Kos terus ke kos, usaha memproses, konteks dan kesan konteks. Ini kerangka teori konseptual. Tajuk, objektif, pendekatan, kajian, kaedah kajian, kerangka teori, dapatan kajian, kesimpulan dan cadangan, keputusan dan perbincangan. Ia berdasarkan pada kiasan simili, bagaikan lembing menusuk hati. Leksikal bagaikan tergolong dalam kelompok kiasan simili. Pendapat Maslinda Yusof 1969. Terlebih dahulu, makna leksikal kiasan perlu diterangkan secara linguistik untuk membantu usaha menginterpretasi makna tersebut. Bagaikan maksudnya serupa jika dibanding dengan suatu. Lembing sejenis senjata yang panjang yang tajam, menusuk menikam pada bahagian badan. Hati ialah jantung, organ dalaman badan. Makna linguistik tak mampu untuk menjelaskan makna tersirat. Mesti merujuk kepada konteks ayat yang akan dapat membantu menyampaikan makna yang sebenar. Pendapat Jenny Thomas 1995. Konteks berperanan dalam menginterpretasi suatu ujaran dan dibina secara psikologi adalah suatu andaian pendengar tentang masalah yang menjadi formula yang baik bagi kiasan ini. Berdasarkan konteks ujaran seperti belahlah dada, lihatlah hati, bagai empedu lekat di hati boleh jadikan rujukan kepada interpretasi. Bagaikan lembing menusuk hati adalah bermaksud perasaan, batin dan sanubari. Berdasarkan konteks tersebut, pengkaji boleh membina beberapa andaian, iaitu hati itu adalah perasaan, hati itu adalah batin, hati itu adalah sanubari. Kesan konteks yang terhasil adalah suatu perasaan yang sangat pedih ditanggungi oleh seorang insan. Andaian boleh relevan, andaian adalah relevan kerana berhubung dengan andaian pada peringkat awal pendengar. Pendapat Andrew Gottlieb 2012. Menurut Amsidah Hasan 2007, kesan konteks mencukupi akan terhasil jika konteks yang dibekalkan oleh penutur bersuaian. Segala usaha untuk menginterpretasi ungkapan itu juga adalah mudah kerana terdapat kesan yang tinggi. Dapatan kajian. Makna sebenar ungkapan kiasan bagaikan lembing menusuk hati ialah perasaan pedih yang ditanggungi oleh seorang insan adalah sangat relevan, sesuai dan bertepatan dalam kajian. Kesimpulan. Tujuan kiasan menyampaikan suatu perkara atau benda secara berlapik ataupun bersindung di samping menjaga hati atau perasaan pendengar. Makna kiasan secara literal tidak dapat menjelaskan makna yang sebenar jika tidak berdasarkan konteks ujarannya. Oleh itu, konteks berperanan penting dalam usaha menjelaskan makna tersirat kiasan. Pendapat Ramli Awang Mursyid 2007. Masyarakat Melayu dahulu menggunakan daya pemikirannya, pengamatan dan pengalaman yang pernah lalui sebelum mencipta kiasan berunsur nasihat, pengajaran, teladan yang diterapkan dalam kiasan sebagai panduan dan pedoman dalam kehidupan mereka hingga kini. Sekian, terima kasih.